الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatizah, seterusnya para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, iaitu kita menyambung kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Kita masih lagi berada di dalam bab halal dan haram dalam kehidupan umum muslim, muka surat 543, yaitu tajuk masalah hiburan dan melapangkan diri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama yang realiti, tidak tenggelam di dalam dunia khayalan atau terikat dengan contoh-contoh yang tidak jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Dalam agama kita, yaitu agama Islam, semuanya jelas. Soal hukum hakam, soal bab akidah, bab syariat, semuanya jelas. Dan Islam ini dia sesuai dengan fitrah manusia. Allah menjadikan manusia, dan Islam itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita bersama Islam adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh memisahkan agama di dalam hidup kita. Daripada kita hidup ini sehinggalah kita mati, tiap-tiap hari kita bangun sehinggalah kita tidur semula, semuanya tidak boleh dipisahkan dengan Islam. Begitu juga kita bekerja. Kerja kita tiap-tiap hari itu tidak boleh dipisahkan dengan agama kita. Islam itu tidak bertempat, Islam itu tidak bermusim. Maka disebut Islam itu kita terjemahkan di dalam segala kehidupan kita, itu disebut reality.
reality. Kita tak mau Islam tu nampak ketika mana kita mau kahwin saja. Kita tak mau nampak Islam ketika mana tahlil, kenduri, apalagi bersunat, kaitan. Hal itu saja yang nampak Islam. Yang lain tak mau Islam dah. Ketika mana kita bersukan, ketika mana kita mengurus tadbir di dalam apa-apa organisasi, ketika mana kita berekonomi, semuanya kena panduan dengan Islam. Berjual beli, berniaga, apapun, semuanya kena berdasarkan dengan Islam. Jangan ambil sekerat-sekerat nak guna Islam ketika mana keadaan yang kita mau sahaja, tapi pada keadaan yang lain kita tinggalkan. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dia ambil setengah, dia tinggalkan setengah. Tetapi Islam tertegak di atas hukum dan hakikat yang nyata. Islam juga tidak menganggap manusia itu seperti malaikat yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap. Akan tetapi Islam menganggap manusia itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan makan dan minum serta berjalan menuju ke pasar. Kita ni makhluk Allah. Lain daripada Allah itu dipanggil makhluk. Malaikat pun makhluk. Apalagi manusia pun sesama tu makhluk. Itu tidak wajar kalau makhluk takut kepada makhluk. Tak wajar. Semua makhluk. Manusia yang ada kuasa, dia makhluk. Apa kita tak takut? Dia makhluk. Kita makhluk. Sama aja. Dia ada kuasa. Kuasanya ada juga makhluk. Yang perlu kita takut kepada siapa? Khaliq, yang menciptakan makhluk. Inilah agama kita, Islam bawa yang ini, supaya kita jangan takut kepada makhluk. Bawa kita supaya takut kepada Khaliq, yaitu yang menciptakan kita, menciptakan makhluk. Itulah agama kita. Itulah dalam Islam bab akidah ni jangan main-main. Dosa yang paling besar ataupun disebut perkara dosa yang paling besar dan dipanggil juga sebagai satu kezaliman yang paling besar, yaitu bila mana mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang cukup besar. Dosa besar, kezaliman yang paling besar, itu syirik. Syirik kenapa dia? Menduakan Allah. Maknanya ada makhluk yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu berhati-hati bila kita cakap dalam perbuatan kita. Mau kena ada duit babosku, dia bilang, barulah kita segala-galanya. Tak boleh cakap begitu tu. Kan? Seolah-olah duit itulah segala-galanya. Kita dah tahu orang yang berduit pun ada masalah juga. Kita yang dah ada duit ni anggap bahawa siok kan kalau ada duit ni boleh buat apa saja. Orang yang ada duit pun bermasalah juga. Orang yang ada duit pun bermasalah. Syukurlah kita ni apa-apa yang ada ni alhamdulillah. Boleh datang berjemaah di masjid, boleh duduk di dalam majlis ilmu, cukup. Itu dalam satu hadis Nabi SAW. Dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dalam hadis itu menceritakan, hadis yang ke-10. Mafhumnya begini. Satu ketika mana para sahabat
duduk ni bercerita dengan Nabi. Kemudian Mus'ab bin Umair masuk. Mus'ab bin Umair ni siapa dia? Dia adalah salah seorang yang kaya raya, hidupnya mewah. Kaya raya ni, hidupnya mewah ketika mana di Mekah sebelum dia berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinah. Mana dia ni muhajirin, berhijrah pergi ke Madinah. Tapi bila dia menjadi seorang di kalangan muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, Mus'ab ni tak ada apa. Maknanya dia tinggalkan segala kekayaan dia di Mekah. Jadi bila Mus'ab masuk, ketika mana sahabat-sahabat bersama Nabi, bila Mus'ab masuk, Nabi menangis melihat Mus'ab yang ketika itu hanya memakai baju jubah dan ada satu selendang, itu pun sudah bertampal. Nabi tengok Mus'ab tu, Nabi menangis. Kenapa? Dia teringatkan Mus'ab ni orang yang kaya masa di Mekah. Kaya sangat. Tapi dia boleh tinggalkan kekayaan itu untuk hijrah bersama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tanya kepada sahabat, kamu, dia kata, macam mana keadaan kamu yang ketika itu pagi pakai pakaian lain, petang pakai pula pakaian lain. Maknanya apa dia? Mewah lah tu. Pagi pakai pakaian lain, petang pakai pakaian lain lagi. Mewah lah tu. Macam kita lah juga kan. Tidur malam, pergi kerja, pakai baju kerja. Balik kerja, tukar mau pergi masjid, pakai baju lain pula. Cuma saya pun tak sempat tukar baju hari ini. Terpaksa datang terus, takut jam. Mari ke. Tak sempat tukar. Lepas tu pula, nanti balik karang lagi, mau tidur, tukar baju lagi. Itu kira nikmat lah tu. Mewah lah tu. Hari ini ada pula orang, bukan sekadar itu, di dalam rumah ada pula satu bilik khas menghimpunkan baju-bajunya. Yang jenis baju kalau kita tengok, kalau kau hantar pergi bandel ni, laku keras tu. Kan? Tak dipakai pun, pakai sekali je. Dihimpun banyak. Nabi sebut, ketika itu kamu pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Ketika kamu dihidang makanan, tak selesai lagi satu hidangan, datang pula hidangan yang lain. Mana yang sedisi sudut apa? Sudut makan pun cukup mewah. Itu tak, tuan-tuan? Kita kalau buat makan on time, mau makan apa? Apa saja. Malas mau pergi berjalan, order Ford Panda, Grab Ford, yang terbaru Shopee Ford pula. Ini bukan mau promosi lah, tapi nampak betul, nampak kan? Sampai tahap begitu buat makan ni, sarapan pukul 10 pula makan lagi. Lepas zuhur, petang kopi-kopi lagi, panas-panas. Malam, sebelum tidur pun makan lagi. Kalau boleh masa tidur tu sambil mengunyah apa? Tak tidur. Mewahnya. Tu Nabi sebut, bagi gambaran keadaan masa tu sangat mewah. Agak-agak kamu macam mana? Kata Nabi tanya pada sahabat, kamu ni macam mana? Maka sahabat pun jawab. Dia kata, ya Rasulullah, kami masa tu, kami tak hirau dah nak cari harta, nak cari rezeki, tak hirau dah, cukuplah pada kami. Dan ketika itu kami tumpu kepada ibadah saja. Dia kata, sahabat sebut, kami tumpu pada ibadah. Agak-agak kan,
Kalau kita duk khayal, duk bayang, kalau aku kaya raya, dah mau fikir, kalau boleh mau di masjid saya ni, pergi umrah pun kalau boleh setiap bulan ni, atau pergi Mekah biar tidak baliklah, duduk di sana aja cari rumah. Kalau pergi haji tu setiap tahun lah. Masa tu tidak fikir sudah, ikut jadual tabung haji, kan? Yang daftar hari ini 20 tahun akan datang baru pergi. Dah. Kita banyak duit, ambil package. Setiap package 40 ribu, 60 ribu. Tapi package yang betul lah, jangan ambil yang skema pula. Kan? Yang baru ni kena habis, orang kena scam baru-baru ni kan. Ambil no, kita banyak duit ni, pergi haji setiap tahun. Kita duk bayang begitu, aku banyak harta, nak tumpu pada ibadah sahaja. Itu jawapan sahabat. Tapi Nabi kata apa? Tak. Kamu tidak begitu, dia kata. Ketika itu dia kata, masa sekarang itu lebih baik ketika kamu berada dalam keadaan itu. Nabi bagi tahu, masa ni lebih baik daripada kamu berada dalam keadaan itu, dia kata. Sebab kenapa? Masa tu kau boleh jumpa dengan Nabi. Masa tu kau boleh berdamping dengan Nabi. Masa tu kau boleh duduk dalam majlis Nabi. Masa tu kau boleh datang ke masjid Nabi. Untuk apa? Untuk solat. Tapi kalau sudah kamu diuji dengan kemewahan, belum tentu. Belum tentu. Hari ini kita tengok. Hari ini kita boleh solat berjemaah maghrib. Alhamdulillah. Isyak sekarang pun Alhamdulillah. Boleh duduk kuliah ilmu, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Dengan keadaan kita sekarang. Kalau diuji dengan kemewahan, belum tentu. Kadang-kadang bukan tunggu kita kaya lah, tunggu gaji masuk saja ujung bulan. Kadang mencari sudah kita, mana Basiano dia tak nampak? Kan? Mana dia ni? Kadang mencari sudah kita, mana dia ni? Mungkin kita pun sudah disibukkan dengan perkara-perkara lain. Sebab ketika itu kita sedikit ada kelebihan, ada kemewahan. Nak cerita apa dia? Nak cerita sini bahawa bila Islam membentuk kita, insya-Allah apapun keadaan kita selamat. Bukan Islam melarang kita jangan jadi kaya, tidak. Nak jadi kaya Islam tak larang, kau kaya lah. Tapi kaya yang tidak lupa Tuhan, tidak lupa Allah. Kita biasa dengar orang kaya lupa Tuhan. Bukan kata tak apa, tapi kurang-kurangnya pun dia kaya. Yang lagi teruk, dahlah miskin, lupa lagi Allah. Ini lagi teruk. Kalau orang kaya lupa Allah, kurang-kurangnya pun dia dapat kenikmatan kekayaan dia itu. Ini miskin bah, lupa Allah. Maknanya dahlah kau susah di dunia, akhirat lagi susah. Jadi nak jadi kaya sila, bahkan dituntut. Kerana dalam sistem kita Islam ni, orang kaya dia ada tanggungjawab. Kena keluarkan zakat, wajib. Zakat itu untuk siapa? Kembali kepada orang Islam. Ini bagi orang yang kaya tahu. Ada juga orang kaya yang tidak begitu. Ini bala namanya. Kekayaan yang membawa kepada bala. Bahkan kekayaannya itu tidak sudah dia turuti sama ada halal kah, haram kah sumbernya, dia sapu belaka. Ada. Saya teringat ada satu Ustaz Hadi Hidayat sebut. Dia kata kita melihat orang kaya infaknya sedikit. Ada. Orang kaya infaknya sedikit. Bagi kita banyak. Contohnya kalau orang kaya infak dia 10 ribu, bagi kita banyak. Tapi nisbah dengan kekayaan dia 10 ribu tu sikit. Sikit. Orang kaya kalau 10 ribu ni cukup sarapan pagi dia ya. Orang kaya.
Kalau dia infak 10.000 tu kita rasa banyak, pada dia tu sarapan pagi ya 10.000 tu. Belum makan tengah hari kan. Nah, orang kaya makan apa saja beribu-ribu biasa bagi orang. Kita roti canai naik 50 sen pun bising kita kan. Sebab kita orang miskin. Begitu. Jadi bila dalam keadaan begitu, dia kata orang kaya kenapa infaknya sedikit? Sebab dia kata sumbernya bukan daripada yang halal. Maka yang sedikit itulah dia rasakan itu sahaja yang halal. Maknanya orang kaya ni ada yang kekayaan dia tu adalah daripada sumber yang haram. Bila sumber yang haram, banyaknya yang haram, dia bagi yang sedikit tu, itulah dia yakin itulah yang bersih daripada sumbernya, sumber pendapatan dia. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Sebab kita ni tidak juga pernah kaya kan, gini-gini lah. Wallahu a'lam, ni orang kaya-kaya aja dah tahu kan. Tapi betul lah, kalau orang kaya ni beli tiket kapal terbang 13.000, kita 13.000 tu boleh bawa anak beranak sudah tu pergi mana. Pergi terbang mana-mana kan. Dia 13.000 one way je, belum lagi pergi balik, tu pun sudah 13.000. Bagi dia adalah apa? Orang kaya. Ada seorang, saya tu suka ada seorang lah. Dia ni bisnes, orang muda, tapi kaya dia ni baik, banyak membantu. Dulu dia bisnes dia KL, Dubai. Sekarang dia sudah berpindah ke UAE. Pun dia balik, dia buat satu video dia macam mana perjalanan balik ulang-alik daripada UAE ke Kuala Lumpur. Naik kelas bisnes. Sekali pergi balik 10.000. Tapi dia kaya ni kaya baik. Mana kaya dia boleh dicontohi. Dan orang yang memang pun ada ciri-ciri hidup beragama. Nak cerita orang kaya, ulang-alik, kita ulang-alik putatan likas, PPNS. Kan? Ulang-alik, itu pun rasa Allah jauhnya, jam lagi, minyak lagi. Kan? Ini KL ulang-alik UAE bang. Sekali kos, bukan kata sebulan, tapi sekali penerbangan pergi balik mau 13.000, 15.000. Orang kaya. Tapi kaya dia tu macam mana boleh membentuk dan dia istiqamah dengan hidup beragama. Kita belum diuji kan? Belum diuji, jangan cerita dulu. Bila diuji baru kita tahu kita ni siapa. Kadang-kadang ada juga masa-masa Allah bagi kita rezeki lebih kan. Lepas pencen terima apa dia? Adalah pencen itu kan, terima duit pencen nak beratus-ratus ribu. Itu pun ujian juga tu. Diumumkan bonus kepada kaki tangan awam tahun depan 700. Wah, nampak terbayang-bayang sudah kan. Itu belum ujian lagi tu. Itu baru nak umum kan. Kenaikan satu anak tangga. Bukan satu anak tangga, kenaikan 100. Itu pun KSU sebut kena kaji dulu. Wah, kena kaji pula. Wallahu alam lah kan. Justru Islam telah mewajibkan manusia agar semua perkataan yang diucapkan sehari-hari sebagai zikir, semua renungannya sebagai berfikir, semua pendengarannya hanyalah Al-Quranul Karim, dan semua masa lapangnya mesti berada di dalam masjid. Tidaklah sampai tahap begitu kan? Islam tidaklah sampai rigid. Kau hari-hari kena pergi masjid, duduk, zikir banyak-banyak.
Jangan, Islam tidak sampai ajar kita begitu. Kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Cari nafkah wajib. Jangan kita silap faham bahawa oh jihad sampai kau lupa tanggungjawabmu sebagai suami. Sampai kau lupa tanggungjawabmu sebagai seorang anak. Kan kisah ketika mana ada seorang anak muda bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut pergi berjihad. Nabi tanya, kau ada mak? Ada. Balik pergi khidmat dengan mak. Itu isyaratnya bahawa kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Amalan zikir tu kalau kita mengaji, kalau kita belajar. Kita tahu mana benda-benda yang lebih aula, lebih utama. Kita ibadah kita, itu ibadah, kewajipan kita kena jaga. Tapi ada juga kewajipan kita sesama makhluk, sesama manusia, yang ianya juga diperintahkan Allah disebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah tu ibadah kita, kena jaga, tak boleh tinggal. Hubungan sesama manusia kena jaga juga. Kita ada hubungan sama dua. Kita bermuamalat tiap-tiap hari. Cakap kita, jual beli kita, semua dengan orang, makhluk. Ada bawah sekarang kita jual beli dengan mesin saja kan. Mesin air di bawah tu masuk jadi kedung jatuh. Muamalat juga. Bagaimana kerja kita tiap hari? Kita tidak dituntut kau duduk zikir daripada subuh lepas subuh sampailah waktu isyak di masjid. Zikir, insya-Allah dia kata rezeki Allah bagi. Itu pahaman salah tu. Itu disebut sebagai pahaman Allah Taala. Dia satu pahaman Mu'tazilah. Lupa pula. Dia ada satu yang keterlaluan. Dia kata zikir aku la ilaha illallah apa semua. Mananya usaha tak mau. Satu lagi dia tawakal tinggi. Ini jenis tawakal tinggi inilah. Mananya kau zikir Allah akan bagilah kau zikir je apa. Itu jenis tawakal tinggi. Satu lagi bekerja. Dia faham bahawa dengan kerja itulah akan memberikan dia rezeki. Ada juga tu tadi tu. Kerja. Itu kadang-kadang sampai ke tampuk kejayaan. Bila orang tanya, macam mana anda boleh berjaya? Saya berjaya, dia kata. Saya tak tidur siang malam, bekerja. Tengok. Tanya anak kita, kenapa kau boleh berjaya sampai boleh dapat 10A? Aku study smart, dia kata. Aku ikut tuition sini. Maknanya, orang ini percaya kepada kerjanya dan itulah segala-galanya. Ini salah, pahaman yang salah. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tengah-tengah. Itu dia sebut, kita melalui apa dia? Usaha, doa dan tawakal. Itu dia punya SOP di dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu kena mengaji, kita kena belajar. Bahkan Islam mengiktiraf kewujudan manusia itu dengan fitrah dan tabiatnya yang tersendiri sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya mereka senang, ketawa dan bermain-main sebagaimana diciptakan bagi manusia itu keinginan untuk makan dan minum. Maknanya berhibur ini adalah suatu fitrah. Dalam hidup kita ni kita tidaklah kita rasa semuanya kita rasa gembira. Tiap masa rasa gembira, tak. Mesti ada masa kita rasa duka, tak gembira, tak ceria.
kita ada rasa sedih dan sebagainya. Ini perasaan manusia. Jadi Islam ni tuan-tuan, Islam oleh kerana dia agama fitrah, dia sesuai dengan kejadian manusia yang ada perasaan begitu. Jadi Islamnya tidak menyekat. Bila manusia nak bergembira, Islam tak menyekat. Cuma ada caranya. Kau nak bergembira, kau nak berhibur, Islam tak larang, tak larang. Tapi ada caranya. Supaya kau berhibur ni dipandu oleh agama dan tidak terjerumus perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Seketika dan seketika. Pada hakikatnya, sebahagian sahabat Nabi SAW telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi dalam hidup mereka, sehingga mereka menyangka bahawa bersungguh-sungguh dan kekuatan beribadat yang jitu menjadi sifat mereka di dalam kehidupan. Ini disebut. Ada sahabat-sahabat Nabi ini tahap dia sudah kerohanian dia cukup kuat, sehingga beranggapan bahawa inilah, dia kata, inilah tahap hidup yang paling tinggi. Disebut. Bahkan mereka perlu mengetepikan semua kesenangan hidup dan keindahan dunia sehingga mereka tidak boleh lagi bersukaria. Tinggal habis dunia ni. Tak ada ruang untuk kita bersukaria, dia kata. Tak ada ruang untuk kita bergembira. Tinggal dunia. Sampai tahap begitu. Malah segala pemikiran mereka mestilah ditujukan hanya kepada akhirat semata-mata, serta terhindar daripada dunia dan kesenangannya. Seterusnya, marilah kita hayati kisah seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi, iaitu salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahu kita tentang dirinya dengan berkata, pada suatu hari ketika beliau sedang berjalan, beliau telah ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu ditanya, "Apa khabar hai Hanzalah?" Tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, "Hanzalah telah berlaku munafiq." "Subhanallah, apa yang kau katakan itu?" ujar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hanzalah ni dia cerita. Dia kata, "Aku bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tanya khabar. Tiba-tiba aku tanya, Sayyidina Abu Bakar tanya, apa khabar Hanzalah?" Dia jawab, dia kata, "Hanzalah telah menjadi orang munafik." Terkejut Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Subhanallah, apa kau cakap ni?" Kalau bahasa kita kan, apa bah cakap ni? Gitu. Beliau menjawab, Hanzalah menjawab, "Bagaimana tidak? Bukankah apabila kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang neraka dan syurga, sehingga kita seolah-olah kita dapat melihatnya dengan mata kita sendiri. Akan tetapi," dia kata, "apabila kita keluar daripada sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, kita telah dilalaikan dengan anak-anak dan harta benda kita, sehingga kita melupakan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar apa yang dikatakan olehmu itu, hai Hanzalah." Sambut Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku juga merasakan sama seperti itu." Beliau menyambung. Hanzalah sebut, dia kata, kita bila bertemu dengan Rasulullah, duduk dalam majlis Nabi, Nabi cerita tentang neraka, syurga neraka. Terbayang umpama syurga, neraka itu depan mata kita. Tapi malangnya, dia kata, bila sudah kita keluar, habis bersama dengan Nabi,
Lalai dia tadi. Oleh apa? Oleh anak, oleh harta. Bila Hanzalah cerita begitu, Sayyidina Abu Bakar kata, iya juga, betul juga, dia kata. Kemudian Hanzalah pun cerita lagi. Apa ceritanya? Kita sambung minggu depan. Kita sambung minggu depan apa yang Hanzalah nak cerita daripada jawapan dia tadi di Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, Hanzalah kata apa? Hanzalah telah berlaku munafik. Sebab apa tadi? Nanti kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Tapi jangan ditanya pula nanti sekejap lagi. Jadi apalah berlaku? Jangan tanya pula. Jawapannya minggu depan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.